Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Malam ni tak ada orang lah. Hujan no? India Muslim tu mana? Muhammad tak main. Oh. Dia tak ada kerja. Oh kerja. Kes semua banyak pula semua. Bawa kes. Kes. Ha? Kes ni banyak. Oh kes. Ingatkan kes. Kau korek. Banyak yang kena kuarantin. Banyak. Tapi sekarang ni Covid dah tak kuat dah. Dia memang kalau kena biasa saja. Omicron ni senang merebak dan tapi kesan dia tak kuat. Kawan saya kena tak ada apa langsung. Sihat walafiat tapi positif. Lemah dah lah. Jadi tuan-tuan ada malam ni pun 1, 2, 3, 4. Orang perempuan mungkin ada 20 kot tu. Ya 24 lah malam ni tuan-tuan. Kita duduk tunggu imam tak main lagi ni. Saya duduk sembang imam tak sampai-sampai lagi ni imam ni. Tak apa. Tapi Masjid Bukit Merah memang dia sembahyang lambat sikit. Ditunggu jemaah. Jadi tuan-tuan alhamdulillah kita dapat bertemu malam ni. Jadi kita sambung kitab kita, kitab Sulamul Mubtadi, tangga bagi orang yang mula belajar. Jadi bab nikah kahwin selesai lah tuan-tuan. Tuan-tuan tak senyum dah lepas ni tuan-tuan. Nikah kahwin kita senyum dah sikit tuan-tuan. Syok. Jadi yang ni kita mengaji bab akidah pula tuan-tuan. Akidah, fiqh, dan kita pergi mengaji bab tasawuf sikit. Ini ilmu disebut sebagai fardu ain. Ilmu ni semua orang kena mengaji. Semua orang kena tahu. Adapun bab nikah kahwin ni tak semua orang wajib tahu. Tok kadi tahu cukup. Kita pergi kahwin, tok kadi bagi kahwin cukup tuan-tuan, selesai. Kalau ada kes nikah cerai bukan kita selesai, mahkamah juga, qadi juga. Bab munakahat ni tak wajib tahu pun. Dia adalah wajib bagi qadi lah, hakim dengan qadi tu dan tok kadi. Adapun yang kita mengaji malam ni fardu ain akidah fiqh tasawuf ni, dia panggil fardu ain ni maksud dia semua orang kena tahu. Kalau fiqh munakahat tu fardu kifayah. Cukup ada orang tahu, kita tak tahu pun tak apa. Baik, jadi kita tengok tuan-tuan, kita sambung kitab kita. Kita sambung muka surat 1. Tuan-tuan tak ada kitab lagi no? Tuan-tuan hafal tak ingat no? Baik, kita tengok muka surat 1 tuan-tuan. Wa aujabal ibad ma'rifata awsafihi wa ahkamihi. Dan diwajibkan segala hambanya mengenal sifatnya dan segala hukumnya. Makna dia wajib kepada kita kenal Allah Azza wa Jalla, kenal sifat dia dan kenal hukum dia. Jadi macam mana kita nak kenal Allah ni? Pasal kita tak boleh tengok Allah. Tengok tak boleh, bayang tak boleh, tak ada bentuk, tak boleh dibayangkan, tidak berjisim. Allah ni tak boleh dibayang. Sampai ulama sebut mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dhalik. Macam mana pun kita fikir itu bukan Allah. Macam tu. Macam mana pun kita fikir dalam kepala kita itu bukan Allah. Bukan Allah. Habis tu Allah macam mana? Wallahu alam. Sebab apa kita tak boleh bayang Allah? Yang kita bayang ni, semua yang kita bayang ni semua makhluk. Kalau kita kata macam angin makhluk Allah. Kita kata Allah ni macam ais makhluk Allah. Kalau kita kata Allah ni bercahaya, cahaya makhluk Allah. Yang ada dalam fikiran kita ni semua makhluk. Sebab tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala kiri kanan depan belakang atas bawah no. Atas kanan kiri kanan bawah ni makhluk. Allah Ta'ala yang menjadikan seluruh makhluk, dan antara makhluk Allah adalah masa dan tempat. Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat. Itu pun kita tak boleh fikir. Kita mesti bertempat, Allah yang menjadikan tempat. Kita mesti duduk dalam masa, Allah yang menjadikan masa.
Masa dan tempat pun makhluk Allah. Allah Ta'ala tak terikat dengan, kita panggil apa? Minaz zaman wal makan. Khaliyun minaz zaman wal makan. Allah Ta'ala suci daripada bertempat dan masa. Jadi macam mana nak kenal sifat Allah tu? Sebab tu tuan-tuan, banyak ajaran yang tersesat mana-mana agama. Kadang-kadang dia rasa tak puas, dia membayangkan Tuhan. Itu yang saya sebut kat tuan-tuan dapat berhala. Dia nak bayangkan Tuhan. Sifat Tuhan tu dia buat bayangan. Dia nak puas sembah. Padahal itu syirik tuan-tuan. Sedangkan kita ni tuan-tuan mestilah mengesakan Allah dengan kita semayang menghadap satu arah. Betul tak? Kita bukan sembah Kaabah. Kaabah tu tanda. Kalau kerat Kaabah bubuh dekat Lemah Beriah ni, tuan-tuan semayang menghadap mana? Semayang menghadap ke sana juga. Kita bukan sujud Kaabah, kita menghadap, tanda esa. Esanya Allah, seluruh manusia ni bila semayang di tempat yang satu arah dia. Tempat yang satu. Mengesakan Allah. Jadi dia kata wajib kita mengenalkan sifat Allah. Jadi macam mana nak tahu sifat Allah ni? Zat tak boleh tengok. Zat ni tubuh, kalau kita tubuh badan lah tuan-tuan. Allah kita tak sebut tubuh badan, kita sebut zat. Dan zat Allah macam mana? Wallahualam. Macam meja ni, apa zat dia? Ni saya ketuk, ni zat dia. Apa sifat meja ni? Keras, berat. Itu sifat dia. Betul tak? Mahal ke, buruk ke, cantik, itu sifat dia. Tapi yang saya ketuk ni, ini zat dia. Oh, jatuh pula tuan-tuan. Jadi ada ni. Cabut sat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan macam botol ni. Botol. Yang saya pegang ni zat dia. Yang saya pegang sentuh ni zat dia. Sifat dia mana sifat dia? Ada ni ada. Ada. Sifat dia apa? Sifat dia contoh dia ringan. Sifat dia. Lagi apa sifat dia? Cantik contohnya. Lagi apa sifat dia? Lembut kan, boleh picit. Ni sifat dia. Tapi zat yang saya pegang ni, faham kau no? Macam tuan-tuan lah, tubuh badan tuan-tuan zat. Sifat mana? Tuan-tuan melihat, tu sifat dia tu. Tuan-tuan mendengar, sifat dia tu. Bukan zat. Ni zat. Ni cuping telinga zat. Tapi mendengar tu sifat. Ada orang ada cuping tapi dia tak dengar. Ada orang yang pekak kan. Ada orang ada mata tapi dia tak tengok. Ada orang buta kan, mata ada. Mata dia elok, saraf dia rosak ke apa ke. Betul tak? Mata ada, sifat melihat tak ada. Ada orang bisu kan, lidah ada, tapi kenapa dia bisu? Tak, lidah ada, tapi sifat berkata-kata tu tak ada. Sifat bercakap tu tak ada. Jadi untuk kenal Allah ni, pernah satu ketika saya sebut kat tuan-tuan pada bulan lepas, orang musyrikin datang kepada Nabi SAW. Orang musyrikin tanya kepada Nabi SAW, sif lana rabbak, wahai Muhammad, Tuhan hang ni Allah tak boleh tengok. Tengok tak boleh, sentuh tak boleh, bayang tak boleh. Jadi tolong buat mai lah. Tolong buat mai cakap kat kami lah. Tolong bagi tahu kat kami macam mana Tuhan hang ni. Ni orang kafir tanya tuan-tuan. Kami nak bayang tak boleh, nak sentuh tak boleh, nak jumpa tak boleh, nak dengar tak boleh, nak tengok semua tak boleh. Jadi sekarang ni bagi tahu macam mana Tuhan hang ni. Ni soalan orang yang bukan Islam. Ni cerita zaman Nabi SAW. Oh, kenapa dia bunyi tundang-tundang ni? Ustaz kena buat. Oh, kena bospan. Oh, macam tu. Bau hilang. Oh, betul no. Itulah fungsi sifat ni rupanya. Sifat. Baik tuan-tuan. Tak apa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa dia, lagi satu span ni tuan-tuan, dia supaya dia tak tarik suara kita. Kalau tak ada span ni, kita lagi cepat kering tekuk. Itu yang kita batuk tu, dia berbuh span. Terutama mic yang kuat-kuat tu kan, dia kena ada span supaya dia tak bagi tekuk kita kering lah, kuat sangat. Baik, jadi tuan-tuan, bila tanya pada Nabi SAW, sif lana rabbak, bagaimana Tuhanmu? Nak tengok tak boleh. Maka Nabi SAW pun diam. Maka turunlah surah yang pendek. Surah apa? Surah apa? Bulan lepas ada saya beritahu. Surah Al-Ikhlas. Surah, sebab tu siapa baca surah Qul huwallahu ahad sama dengan apa? 1/3 Al-Quran. Betul tak? Sebab apa 1/3 Al-Quran? Siapa baca 3 kali surah Qul huwallahu ahad, seolah-olah dia baca satu Al-Quran. Bukan pahala dia, dari segi makna dia. Pahala Quran ni dikira huruf. Satu huruf 10 pahala. Siapa lagi banyak baca huruf, lagi banyak pahala. Tapi yang kata 3 kali Qul huwallahu ahad tu dari segi makna dia.
Sebab Quran ni dia ada 3 Quran yang besar tu, ada 30 juzuk tu, 6236 ayat tu. Dia cerita 3 benda je. Yang pertama dia cerita bab akidah. Yang kedua bab fiqh hukum hakam. Yang ketiga cerita bab sirah. Sirah ni merangkumi akhlak lah. Sirah-sirah Nabi-Nabi kan, akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Contoh akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Quran ni 3 tu je. Qul huwallahu ahad, daripada qul huwallahu ahad tu sampai apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad tu, dia cerita bab sifat Allah. Qul huwallahu ahad tu dari segi makna dia mencakupi 1/3 Al-Quran. Sebab 1/3 Al-Quran menceritakan, mengesakan Allah. Faham tak? Dari segi makna lah. Tapi kalau orang tanya baca qul huwallahu ahad 3 kali dengan khatam Quran, mana lagi banyak pahala? Sudah semestinya kata Al-Quran. Sebab qul huwallahu ahad Quran pahala berdasarkan huruf. Satu huruf 10 pahala. Alif, lam, mim 30 pahala. Alif 10, lam 10, mim 10, 30 pahala. Jadi lagi banyak baca, lagi banyak pahala. Tapi dari segi makna qul huwallahu ahad 1/3 Al-Quran dari segi makna ni. Dan pahala dia banyak lah tuan-tuan. Tapi tak boleh lawan lah dengan orang baca satu Al-Quran. Baik, jadi tuan-tuan, apa makna qul huwallahu ahad? Itu sifat dia kita nak kenal. Kalau orang tanya tuan-tuan, siapalah orang yang bukan Islam lah, jumpa tuan-tuan tanya, ni aku nak masuk Islam, itu nak bagi tahu Allah ni macam mana ni. Nak tengok tak boleh pegang, tak boleh nak bayang pun tak boleh, tu lah bagi tahu macam mana nak kenal Allah. Ada satu orang Melayu kita, orang Islam, dia kawan dengan orang Cina. Amoi. Dia cukup minat dengan Cina ni. Cina ni pun minat kat dia. Berkenan. Kan ada orang Melayu minat kat orang Cina, ada. Ada orang Cina minat kat, ramai je orang perempuan Cina minat kat lelaki ni kan. Saya tahu pasal duduk you. Ada je budak Cina perempuan dia suka kat lelaki Melayu. Ada je. Jadi tuan-tuan, bila nak kahwin, dah lama kawan ni berkenan dah. Dia pun berkenan dengan Cina ni. Cina ni pun berkenan dengan dia, Cina perempuan ni. Tapi Cina perempuan ni Kristian. Jadi nak kahwin lah. Bila nak kahwin, tak bolehlah kahwin dia Islam Kristian. Tapi kalau kat Indonesia boleh kan? Dia boleh. Kalau di Malaysia tak boleh. Memang tak boleh lah tuan-tuan. Pegangan umumnya memang tak boleh lah. Jadi tuan-tuan, dah sekali dia kata kat perempuan Cina yang Kristian ni lah, kata masuklah Islam, kita boleh kahwin. Tapi Cina ni tanya dia, Cina ni kata, Islam tu apa? Cerita kat saya Islam tu apa. Dia tak tahu nak cerita apa. Ajak orang masuk Islam pun tak tahu macam mana Cina tu nak masuk Islam. Tapi yang menariknya, bila Cina perempuan tu, Amoi tu tanya dia, cerita kat saya Islam, apa yang menariknya Islam ni? Pertama kena cerita pasal Tuhan lah, tiada Allah. Dia tak tahu nak cerita apa. Dari situlah dia sedap dia mengaji agama. Ngaji agama sungguh tuan-tuan. Saya tak tahulah lepas tu dia kahwin ke dia tak kahwin, saya tak pastilah. Tapi dia tersentak apabila Amoi tu tanya dia, apa kelebihan Islam untuk saya masuk Islam? Cerita kat saya tentang Islam. Dia tak tahu nak cerita. Kita tuan-tuan kalau jumpa ada orang kut lah tuan-tuan, berkenan dengan Amoi mana berkenan dengan tuan-tuan ke, nak jadi bini tuan-tuan nombor 2 ke, dia tanya tuan-tuan, ni Tuhan Allah ni lagu mana? Tuan-tuan nak cerita apa? Ingat tuan-tuan, macam orang musyrik tanya Nabi, pendek je. Nak kenal Allah ni pendek je tuan-tuan. Cukup dengan surah Al-Ikhlas kenal Allah. Bila orang musyrik tanya pada Nabi SAW ni, dia ni orang kafir tak tahu apa pasal Allah, sif lana rabbak, cerita kami sifat Tuhan hang lagu mana. Maka turunlah surah Al-Ikhlas. Okey, macam mana Allah? Tengok surah Al-Ikhlas tu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang Esa. Ini yang pertama. Tidak menerima bilangan. Esa pada zat, Esa pada sifat, Esa pada af'al. Makna dia zat Allah tidak ada yang menyerupai zat Allah. Bukan cahaya, bukan gelap, bukan berjisim, bukan macam ketui batu, bukan macam ketui air, bukan macam api. Bukan. Zat Allah dia Esa, tidak ada yang sebanding dengan dia. Kemudian Esa juga Allah kepada sifat dia, Esa. Tuan-tuan melihat, Allah melihat, tapi melihatnya kita terhad.
Betul tak? Melihatnya kita, Allah yang jadikan kita melihat tapi terhad. Betul tak? Kalau benda tu 10 km kita tak nampak. Betul tak? Kalau dekat sangat depan mata kita pun kita tak nampak. Penglihatan kita terbatas. Ada binatang lebih hebat. Betul tak? Ada binatang dalam gelap nampak. Ada kucing dan sebagainya. Dalam gelap nampak. Kita dalam gelap kita tak nampak. Allah Ta'ala yang jadikan penglihatan kita. Penglihatan kita ni ada permulaan dan ada pengakhiran. Allah melihatnya Allah tidak ada batasan, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Sifat Allah tidak ada bandingan. Faham tak tuan-tuan? Sifat melihat Allah ni mutlak. Mutlak ni tidak ada batasan dan tidak ada halangan. Itu makna sifat Allah mutlak. Kita berkehendak, betul tak? Tuan-tuan kan berkehendak kan, tuan-tuan nak makan, nak minum. Tapi kadang-kadang kehendak kita tak mutlak. Betul tak? Contoh, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak kahwin lagi satu tak? Ikhlas beritahu saya. Pak Tih lah, orang kaya projek. Saya tahu lah Pak Tih takut kat belakang tu. Tak boleh tak dengar. Angkat. Imam, macam mana Imam? Boleh? Kalau nak hati lah. Kata begini-ginilah. Tuan-tuan hari ni tak nampak, tak tahu. Mungkin tuan-tuan rasa siapa lah nak ngaku dah tua. Katakanlah. Saya bukan apa tuan-tuan. Jangan ada baru ni adik-beradik belah bini saya lah. Dia hidup dengan isteri dia susah sungguh tuan-tuan. Buat bisnes ni tak jadi, susah hidup. Tapi bini ni bagus tuan-tuan. Sayang suami, tolong suami tak ada duit, isteri tolong. Mereka buat apa? Bini dengan suami dia sama-sama buat roti canai frozen kan, jual ke rumah, susah tuan-tuan hidup ni kan susah. Tuan-tuan tahu kehidupan ni susah. Hidup ni ujian tuan-tuan. Sebab tu minta pada Allah supaya kita jadi orang yang kuat. Sebab hidup ni hakikat dia susah. Bukan senang tuan-tuan. Senang kat akhirat nanti baru senang, syurga nanti. Hidup ni susah. Jadi tuan-tuan, susah-susah last sekali berniaga tuan-tuan. Bini dia tolong dia berniaga ke rumah tuan-tuan. Sampailah dia maju sikit, dia buat kedai char kway teow. Dia buka kedai char kway teow, meletup kedai dia. Dan dia upah ramai pekerja lah. Salah seorang pekerja dia, seorang perempuan berumur 19 tahun. Dalam diam dia kahwin dengan perempuan tu. Inilah contoh suami yang baik. Susah dengan suami isteri, dah senang nikah lain. Umur 19 pula tu. Dia umur nak dekat 50 lah. Dapat pekerja dia umur 19. Tak apalah tuan-tuan. Kita lah ni kita tak nampak. Katakanlah kita duduk di tempat dia. Ada orang perempuan umur 20 berkenal dengan kita. Lawa pula tu. Keluarga dia pun setuju. Lagu mana? Kita sekarang ni tak mahu lah pasal siapa nak ngaku, lutut pun tak larat dah. Betul tak? Mungkin macam tu. Ini nanti dulu. Kalau kita duduk dalam situasi yang lagu tu, macam itulah adik-beradik bini saya tu. Orang perempuan umur 20 dengan putih kebunya, dahi licinnya. Allah. Mak bapak dia pun setuju. Kira orang perempuan payah lawa lah dalam mata kita ni. Dia pun terketak-ketak nak dengan kita. Lagu mana? Duit pun cukup. Dalam bank tuan-tuan ada 100,000. Tuan-tuan macam mana? Dalam hati tuan-tuan ada ternginak ke tak ada? Dalam hati tu terang, memang takut sungguh ni. Kalau ustaz ada sikit titik nak tu? Ada. Ustaz jujur betul. Saya sama ustaz. Saya ada. Jujur. Malu kau betul tak kan? Jujur ada. Lumrah. Kahwin belum mak? Kahwin agak dah. Belum lagi. Kena bagi kat dia dulu lah. Tak apa tuan-tuan. Tapi kita berkehendak tapi terbatas. Kita nak kahwin tu bayang bini aku katuk aku lagi. Nampak? Terbatas tuan-tuan. Kehendak tapi terbatas. Tak mampu. Kita tengok kawan saya baru ni beli Velfire tuan-tuan. Sebulan bayar nak dekat 2,000. Duit mana dia ambil tak tahu. Banyak duit ambil Velfire baru. Bukan baru, Recon kan. Tapi kira baru lah tak macam. Bayar sebulan dekat 2,000. Beli rumah bagus lagi. Tapi dia suka nampak. Benar duit banyak. Saya tengok Velfire dia, saya pun berkenan. Saya pun berkedak nak beli. Tapi kenapa saya tak beli? Kita ada duit. Ada duit buat rumah. Betul tak kan? Jadi tuan-tuan nak cerita, kita berkehendak tapi terbatas. Kehendak Allah tak terbatas. Sifat Allah tak sama dengan makhluk. Sama juga itu perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Kita kalau buat handset ni, ambil daripada benda yang ada, betul tak? Besi lah,
kaca yang ada kat bumi kan, kita susun-susun jadilah insect. Betul tak? Allah buat daripada tak ada kepada ada. Betul tak? Kita buat daripada ada kepada ada. Betul tak? Macam Fatih buat rumah kan, benda dah ada, susun ada. Allah buat daripada tak ada kepada ada. Hatta bata pun kita buat. Kita ambil pasiang lah, apa benda semua pada bumi. Betul tak kan? Kita olah-olah jadilah tuan-tuan. Dan simen pada bumi, mamar pada bumi. Betul tak? Kita olah-olah jadi tuan-tuan. Kita buat daripada ada kepada ada, Allah buat daripada tiada kepada ada. Baik tuan-tuan, itu sifat Allah. Saya habiskan tadi tuan-tuan. Katakanlah Allah Tuhan yang Esa. Ini bagi tahu. Kalau orang tanya kita apa? Katakanlah Allah ni Tuhan yang Esa, yang Esa. Tidak Esa ni maksud dia tidak menerima bilangan. Itu makna Esa lah. Atau bahasa kita tunggal lah. Esa maksud dia bukan satu tuan-tuan. Satu dia satu, dua, tiga. Satu ni menerima bilangan. Satu, dua, tiga, empat. Kita tak sebut Allah Ta'ala yang apa? Satu, kita sebut yang Esa. Tuhan yang Esa. Kenapa? Esa ni bila sebut Esa, maksud dia tidak ada dua, tiga dan empat. Satu saja. Boleh lah. Allah Ta'ala Tuhan yang Esa, tidak menerima bilangan ataupun bandingan. Kemudian Qulhuwallahu ahad. Sama. Susahnya tak ingat. Allahu Samad. Apa makna Allahu Samad? Selalu baca tuan-tuan. Kita macam mana nak kahwin dengan Amoy? Ya, Allahu Samad. Haji macam mana? Allahu Samad. Kita selalu baca Qul huwallahu ahad, Allahu Samad. Allah satu. Ahad ni satu lah. Katakan Allah yang satu, Allah yang satu lagi. Bukan Allahu Samad. Allah lah tempat seluruh makhluk memohon pertolongan. Itu makna dia. As-Samad ni tempat tumpuan makhluk memohon pertolongan. Boleh tak? Tuan-tuan, Allah Ta'ala mendengar doa. Islam ke bukan Islam ke, baik ke jahat, semua Allah Ta'ala dengar doa ni. Betul? Kerana hakikatnya siapa Tuhan sekalian alam tuan-tuan? Hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah. Walaupun ada orang tak mengaku Allah tu Tuhan, dia sembah batu lah, dia sembah dewa ni lah, yang dia sembah tu bukan Tuhan. Tuhan dia yang sembah adalah Allah. Yang bagi rezeki kat dia Allah. Hatta orang bukan Islam, siapa bagi rezeki? Allah bagi rezeki. Negara yang bukan Islam, Rusia, Amerika, Ukraine, perang lah ni kan, siapa yang bagi kuasa? Allah yang bagi. Siapa yang bagi kekayaan? Allah yang bagi. Sebab Allah Tuhan sekalian alam. Dan sebut dalam hadis, takutlah kamu ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi. Kita zalim ke orang, takut. Wa in kana kafiran, sekalipun dia kafir. Sebab kalau dia tak salah, kita kata kita tuduh dia kan. Dia tak salah, dia tak curi, kita tuduh dia. Tabung masjid hilang, kita nampak dia lalu tepi masjid, kita tangkap dia, kita balon dia tuan-tuan. Padahal dia tak curi tu pun. Dia tak salah, dia kata Tuhan tolonglah. Doa dia sampai pada Allah. Sebab hakikatnya Allah Tuhan dia. Faham tak tuan-tuan? Allah Tuhan sekalian. Orang yang dizalimi, Allah Ta'ala dengar doa dia sekalipun dia bukan Islam. Segala makhluk, manusia ke, jin ke, Islam ke, bukan Islam ke, binatang ke, bila dia minta tolong, Allah lah tempat dia minta tolong. Boleh tak? Allahu Samad. Seluruh makhluk tumpuan mohon pertolongan pada Allah. Kalau orang minta selain pada Allah, silap, syirik tuan-tuan. Kemudian itu yang kedua. Sambung kita tuan. Allah, susahnya ayat ni. Lam yalid. Tak hafal ke? Seorang yang hafal tuan-tuan. Lam yalid wa lam yulad. Amna lam yalid. Macam mana tuan-tuan nak cerita kat Amoy ni? Tak beranak tak dia beranak, dia beranak kan. Tuan-tuan kalau pergi Jepun, orang perempuan Jepun ni suka juga orang Malaysia tuan-tuan. Saya beritahu tuan-tuan, orang Jepun sangat suka Malaysia tuan-tuan. Saya tak tahu, tapi orang Jepun suka Malaysia. Sama ada lelaki ataupun perempuan, dia pun suka Malaysia. Dia kerja relax lah tuan-tuan, tak struggle sangat. Dan orang Malaysia ni, banyak orang suka orang Malaysia tuan-tuan. Ada satu orang Amerika tu, dia orang Amerika keliling dunia, tapi last kali duduk Malaysia, dekat apa, duduk di Melaka. Sebab dia tengok orang Malaysia ni payah nak bergaduh. Betul tuan-tuan. Kata tuan-tuan tengok di luar negara senang bergaduh. Di Rusia ke, terutama Rusia, orang ni garang-garang tuan Rusia. Garang-garang. Rusia ni tuan-tuan buat lebih kurang, memang depa jenis garang budaya depa. Di Amerika, depa senang bergaduh. Cuba tengok sikit-sikit bergaduh. Kulit hitam, kulit putih. Racist. Memang senang bergaduh. Di India, India misalkan kata tengok.
Memang suka bergaduh. Mesir jangan kata tuan-tuan. Sakan. Tapi tuan-tuan bila duduk Malaysia ni, orang Malaysia ni payah tuan-tuan. Orang Melayu Malaysia lah khususnya. Payah tuan-tuan. Dia nak bergaduh tu lambat. Bukan dia tak ada marah, ada, tapi untuk dia bertindak tu lambat. Kalau luar negara ni Cakap banyak. apa? Cakap belakang banyak. Cakap belakang banyak betul. Hatta saya dengar orang Dayak pun Dayak kan. Dayak. Kita tahu bergaduh dengan Madura dulu kan. Tapi Dayak ni pun dia bukan cepat bertindak, lambat juga sebenarnya. Tahan lama juga. Tahan. Bila dia marah baru dia bertindak sungguh-sungguh lah. Kita tak berapa sangat. Sebab tu kita pun bila nak kena jajah, memang senang kena jajah. Senang tuan-tuan. Tak macam tengok Vietcong tuan-tuan. Vietcong di Vietnam tu kan. Mereka kerahkan tentera dia 569,000. Kalah mereka. Vietcong kan ada apa pun. Kita dengan British pun kalah, dengan Jepun pun kalah tuan-tuan. Sebab bukan pasal apa, kita ni memang tak mau gaduh lah tuan-tuan. Cakap banyak betul lah kata tu. Cakap banyak. Malas lah nak gaduh. Dia cakap belakang malas nak gaduh. Tapi luar negara tak macam tu. Tuan-tuan boleh tengok luar negara kalau mereka bergaduh sungguh. Kadang sampai tembak-tembak tuan-tuan. Tembak-tembak habis boleh berbunuh-bunuhan. Cepat bertindak. Kita tak banyak cakap jenis cepat bertindak daripada bercakap. Jadi bila duduk di Malaysia, dia kata suruh nak duduk Malaysia lah. Kalau insiden ke apa ke, lambat nak bergaduh. Betul tak? Cakap belakang lah. Dia lambat bergaduh. Jadi dia rasa selesa kat situ. Jadi orang Jepun ni minat tuan-tuan. Jadi saya pun pergi di Jepun, dia dakwah. Dia cerita orang Jepun ni, kalau orang perempuan Jepun ni kalau nak dapat bukan Yakuza. Yakuza dia punya ni gangster dia, tapi dah tak apa sangat lah pun Yakuza pun. Kalau tuan-tuan pergi sana, orang perempuan Jepun ni kalau boleh kahwin dengan orang Malaysia ni, nak sangat lah. Orang perempuan Jepun nak boleh nak duduk Malaysia ni, seronok duduk Malaysia. Tapi tuan-tuan nak kahwin dengan orang Jepun susah lah. Orang Jepun ni dia jenis tuan-tuan tanya sepatah, dia jawab sepatah. Ada style dia. Kalau main Malaysia ni orang kata sombong, dia tak sombong. Tapi itu budaya dia. Tuan-tuan pergi Jepun, orang Jepun kalau duduk dalam train, dia pun pernah menyimpang. Betul tuan-tuan, senyap semua. Dia pun jenis hidup dia pun ni sendiri-sendiri, nafsi. Di Jepun sangat banyak kes mati di rumah seorang-seorang, banyak. Sangat banyak. Tiap-tiap bulan tu orang mati, kadang-kadang dah berapa tahun jumpa mayat kat rumah. Sebab hidup ni tak ambil tahu pasal orang. Hidup tak bersosial. Itu Jepun punya style. Kalau dia main Malaysia tu dia seronok tuan-tuan. Dia pun seronok. Orang Melayu ni ramah. Orang Melayu memang ramah tuan-tuan. Tak dapat nafikan. Orang Melayu ramah. Tuan-tuan pergilah mana-mana negara pun, orang Melayu lah antara orang yang paling ramah di alam semesta tuan-tuan. Ini betul, bukan saya tipu. Orang Melayu senang buat kawan. Itu memang betul tuan-tuan. Kita masuk EU jumpa orang Melayu senang buat kawan. Tak kira daripada Sabah ke Sarawak, semua jenis boleh buat kawan. Saya masa duduk di UM, member baik saya seorang orang Sarawak, Malanau. Tapi memang baik sungguh dengan dia. Saya memang baik dengan dia. Antara sahabat baik saya daripada suku Malanau. Kenal dia putih-putih sikit dia pun ni. Macam mana dia pun ni, macam Filipin ke macam mana? Tapi kulit dia putih lah kawan saya tu. Malanau. Dan dia punya Tok Wan dia nama Kerbau. Nama Tok Wan ni Kerbau. Saya kata kat dia, kerbau dalam bahasa Malanau ni makna lain kot. Dia kata tak, kerbau tu kerbau. Tapi Tok Wan dia nama Kerbau. Saya tak gelak depan dia, nanti dia pun penampak lagi. Tapi saya dalam hati masih gelak. Kerbau nama Tok Wan. Jadi orang Melayu Malaysia ni senang buat kawan. Hatta orang Dayak sekali pun. Orang Dayak senang buat kawan. Di Semenanjung tu kan, tapi luar negara bukan. Privacy. Hatta luar negara tuan-tuan tanya umur dia pun marah. Umur apa? Marah. Arab marah, Negro marah, orang putih marah. Pantang tok nenek tanya umur. Betul tuan-tuan. Pantang tok nenek. Kawan saya orang Arab, ilmu banyak. Tanya umur pantang tok nenek. Kita orang Melayu bisa umur. Punyalah kita ni senang kawan tuan-tuan. Umur ni biasa Kawan saya orang Arab Yaman bagus. Tanya anak berapa? Tanya anak pun marah. La ilaha illallah. Depa ni kalau anak perempuan depa, kita tanya pasal anak perempuan dia beristeri, boleh berbunuh-bunuhan lah. Pantang ni buat Arab kalau tuan-tuan pergi negara Arab, jangan kejip mata kat orang perempuan. Pantang tok nenek. Pantang tok nenek dia kejip mata ke, bunyi jenis ke, satgi dengan kereta kebal main ni. Sungguh itu benda yang tak ada kat kita, ada pada depa. Itu orang main Malaysia ni orang senang. Betul lah tuan-tuan. Negara lain orang payah lah tuan. Jujur tuan, kalau di negara lain, kalau orang main tuan-tuan, orang asing lah, kalau dia main dia buat masalah ke, mereka tak berani buat masalah. Memang mereka takkan bagi muka lah. Tapi kalau Malaysia tuan-tuan, kita tak apalah. Betul tak kan? Tak apalah. Kita memang lapar dah sungguh. Baik. Jadi tuan-tuan, mana ni? Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak lam yalid, tidak apa?
tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tak beranak dan tidak diperanakkan. Maksud dia apa? Allah Ta'ala tu tak beranak macam orang perempuan, dan Allah Ta'ala bukanlah dilahirkan oleh seseorang. Walam yulad maksudnya dilahirkan oleh seseorang, bukan. Allah Ta'ala tu ada, tidak ada permulaan. Mula akhir ni masa pun Allah jadikan. Boleh tuan-tuan? Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah Ta'ala tak melahirkan anak, dan bukan Allah Ta'ala tidak dilahirkan oleh sesiapa pun. Kemudian susah surah ni tuan-tuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa pun yang sebanding dengan Allah. Ini penting tuan-tuan. Kalau kita ni bertempat, Allah tak bertempat. Kalau kita ni lemah, Allah Ta'ala tak lemah. Kalau kita ni ada dua tangan, Allah Ta'ala bukan macam kita ada dua tangan. Kita ni ada dua mata, Allah Ta'ala bukan ada dua mata macam kita, tuan-tuan. Kalau Allah Ta'ala kita ada satu kepala, Allah Ta'ala bukan macam kita ada satu kepala. Ni bentuk kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala zat yang paling indah, tak dapat dibayangkan lagu mana. Boleh tak? Tuan-tuan jangan duk bayang lagu mana. Jangan duk bayang. Tuan-tuan memang tak boleh bayang pun. Kalau tuan-tuan bayang jadi sesat. Akal kita tak boleh, tuan-tuan. Bukannya Allah saja, tuan-tuan. Makhluk pun kita tak boleh fikir. Saya tanya tuan-tuan, ada tak benda yang tuan-tuan tahu dia ada tapi tak nampak? Banyak. Apa dia? Angin. Itu lah angin kan. Tuan-tuan tak nampak angin pun, tapi ada angin. Siapa sini yang kata angin mana ada, pasal aku tak nampak? Teruk sangatlah. Tak ada, tapi kita tahu dia ada. Kita rasa keberadaannya. Walaupun saya tak pernah tengok angin. Saya tak pernah. Lagi apa tuan-tuan? Yang kita tak nampak tapi kita tahu dia ada. Coronavirus. Mana nampak? Coronavirus ni seluruh dunia kalau gabung boleh bunuh dalam botol ni, tuan-tuan. Seluruh dunia. Tapi telah membunuh 6 juta orang. Kat dunia ni dah mati 6 juta lebih kerana coronavirus. Jadi tuan-tuan, tak nampak coronavirus tapi percaya, tuan-tuan? Ada kesan itu. Ada tak benda yang kita nampak tapi kita tak tahu hakikat dia? Nampak tapi tak tahu hakikat dia. Ada tak? Ada? Cahaya. Kita tak tahu hakikat cahaya tapi kita nampak. Sentuh tak boleh. Tidak kan? Hidu. Siapa boleh hidu cahaya? Wangi cahaya ni. Mana ada kan? Sentuh tak boleh, hidu tak boleh. Bunyi salah bunyi kita dengar saja. Tak tengok, betul tak kan bunyi? Dengar tapi tak tengok. Tapi dia ada frekuensi lah kan, frekuensi bunyi itulah. Tapi kita tak tengok. Dengar saja tapi tak tengok. Cahaya kita tengok tapi kita tak tahu. Lagi apa benda yang kita tengok kita tak tahu hakikat. Gelap, apa hakikat gelap? Dalam Quran sebut Allah Ta'ala yang jadikan gelap dan cahaya. Wa ja'ala dhulumati wan nur. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Gelap kita nampak, Allah yang jadikan. Tapi kita tak tahu hakikat dia. Cahaya kita nampak, kita tak tahu hakikat dia. Allah lagi lah, tuan-tuan. Boleh no? Tu saya bagi tahu tuan-tuan, bayang lagu mana pun bukan Allah. Saya ada jumpa satu ustaz. Dia mengajar akidah. Dia kata kat saya, ni masa saya mengaji, saya sekolah menengah, tuan-tuan. Ustaz tu kata Allah Ta'ala ni, saya ingat lagi ustaz ni, hidup lagi ustaz ni, tak mati lagi dia. Ustaz ni kata Allah Ta'ala ni umpama gas. Dia siap tunjuk lagi macam gas. Ni Allah ni Allah. Macam gas. Gas ni Allah, gas. Dia tuan-tuan. Mana boleh fikir Allah Ta'ala macam gas? Dia kata macam gas ni Allah. Tapi tak boleh pegang. Gas lah. Apa Allah macam gasnya? Macam tu lagi. Tuan-tuan kena pegang lah kot. Ada. Tak nampak. Tak apa. Nanti kita tengok. Nak habis dah. Baik tuan-tuan. Jadi bunyi tu. Ada. Mata patih tak nampak. Mata orang tak menikah lagi nampak. Baik tuan-tuan. Jadi itu sifat Allah. Kita tak boleh bayang dan kita tak boleh fikir.
Bayang lagu mana pun itu bukan Allah. Nah, Allah Ta'ala zat yang paling indah sekali. Syurga pun kita tak boleh bayang, apatah lagi zat Allah. Nikmat yang paling besar dalam syurga melihat zat Allah. Baik tuan-tuan, kemudian saya dah sebut tuan-tuan, ingat nak kenal Allah, surah Qul Huwallahu Ahad cukup. Tuan-tuan beriman dengan surah Qul Huwallahu Ahad, tuan-tuan faham makna dia, tuan-tuan hayati makna dia, akidah tuan-tuan cantik. Boleh tak? Baik, kemudian wa ahkamih, dan segala hukumnya, kena tahu segala hukum. Ini kita bincang fardu ain ni. Hukum ni apa? Yang kena dengan kita tuan-tuan, fardu ain ni. Contohnya apa? Semayang, kena tahu hukum hakam semayang. Puasa, kena tahu hukum hakam puasa. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Zakat, kena tahu hukum hakam zakat. Yang tak ada kena mengena dengan kita, tak wajib tahu. Kita tak pergi haji lagi, tak wajib tahu ngaji, buat haji. Nak pergi haji, wajib ngaji. Boleh tak? Sama juga munakahat, bab kahwin, tak wajib tahu pun. Pasal apa? Nak kahwin nanti Tok Kadi semua bagi tahu. Betul tak? Tok Kadi kena tahu. Munakahat bukan fardu ain, fardu kifayah. Cukup Tok Kadi tahu. Nah, Tok Kadi dia akan jelaskan satu dan satu. Nah, kita bergantung pada Tok Kadi. Bab nikah cerai pun nanti Tok Kadi juga tuan-tuan. Bab semayang wajib ni kata fardu ain ni. Hukum hakam yang kita buat selalu kita kena tahu. Siapa jadi qadi wajib tahu hukum hakam qadi. Siapa yang jadi apa? Orang yang uruskan ekonomi kena pandai buat amalat Islam yang kena dengan kita. Kalau orang awam ni tuan-tuan yang diamalkan lah, standard je itulah, puasa, zakat, haji. Haji kalau dia mampu lah. Benda yang kita buat, ibadah yang kita buat, kita kena tahu hukum hakam dia. Kalau kita buat tanpa kita tahu, batal. Kena tahu tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, contoh rukun semayang ada apa tuan-tuan? Ha? Berapa? 13. Oh tuan-tuan. Oh, rukun semayang. Tuan-tuan kena tahu rukun semayang tuan-tuan. Asas pada dia. Okey tuan-tuan, kita kira sama-sama tuan-tuan. Yang pertama apa? Niat. Ha? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni bukan angkat ni sunat Takbiratul ihram tu yang Allahu Akbar tu. Yang angkat ni sunat. Tuan-tuan angkat ni sunat. Angkat dapat pahala lah. Tak angkat pun sah. Niat takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak. Yang keempat, baca Fatihah. Yang kelima, rukuk. Yang keenam, tidak dulu rukuk tu sujud. Tidak dulu. Lepas i'tidal, sujud. Lepas sujud, duduk antara dua sujud. Lepas tu sujud lagi sekali. Sujud lagi kira lah. Jangan kira lah. Apa dia? Dah 8. Ha? Ada 2. Duduk tahiyat akhir. Nah, duduk tahiyat akhir wajib. Duduk tu wajib. Nah, duduk tu wajib. Tak kira duduk lagu mana pun, tapi duduk. Sunat macam kita duduk tu, tapi yang penting kita duduk masa tahiyat akhir tu wajib. Rukun Kalau berdiri tak jadi. Duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, bacaan bagi salam tu nanti dulu. Bacaan tahiyat akhir. Yang ke-11, selawat. Selawat yang mana tu? Kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunat ab'ad. Boleh tak? Sunat ab'ad. Tahiyat awal kita baca Allahumma salli ala Muhammad ni kan? Tahiyat akhir pun sama, sampai Allahumma salli ala Muhammad saja. Tapi ada pun yang wa ala ali Muhammad sunat ab'ad. Tinggal sujud sawi. Kamu sallaita tu sunat hayat. Nah, boleh tak? Bacaan tahiyat akhir sampai dekat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja. Itu bacaan terakhir pada at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat. Selawat yang ke-11, yang ke-12 salam. Yang mana satu? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ni ke yang assalamualaikum ataupun dua-dua? Lafaz sekali dengan ni ke ataupun yang ni saja ke ataupun salam saja ke, lafaz saja ke assalamualaikum, ataupun paling saja ke ataupun dua-dua sekali assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak lafaz dengan tauhid. Ha? Lafaz saja. Lafaz saja.
Relax lah. Assalamualaikum. Betul dia tu. Rukun ni. Paling ni sunat. Paling sunat. Lepas tu, salam mana lagi? Salam yang pertama saja. Yang kedua sunat. Kalau tuan-tuan nak terkentut, cukup sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, Ustaz. Boleh lah. Tapi kat tuan-tuan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batal semua. Boleh tu. Berarti dia tak keluar sembahyang lagi tu. Ada yang kata batal, ada yang tak batal. Kita pegang batal sebab dia tak keluar pada solat lagi tu. Dia kentut. Faham tak? Baik. Jadi tuan-tuan, yang terakhir tertib. Okey dah tu. Kena tahu tuan-tuan. Sebab banyak orang saya tanya, dia kata tahiyat awal. Tahiyat awal bukan rukun. Sunat abad. Satu lagi tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Rukun wudu. Rukun wudu. 6. Wudu ambil air sembahyang kan. Rukun ambil air sembahyang. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, basuh muka sekali saja. Basuh yang pertama lah. 2, 3 sunat. 4, 5, 6 makruh. Nah. 4, 5, 6. 2, 3 cukup, 2, 3 je. Okey, yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan. Tangan sampai siku kan? Tangan sampai siku. Bagi lebih lah nah. Bagi lebih siku lah sikit. Tangan. Yang okey, itu yang ketiga. Yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Bukan mengusap rambut kepala. Habis tu kalau orang botak macam mana? Usap kepala. Kalau rambut panjang macam ni. Tak menikah gitu. Menikah nanti rambut pendek lah. Nanti dah. Rambut panjang lagu ni. Panjang. Cik, sapu sini ya. Cik, kan panjang. Batal. Dia ni sapu rambut. Dia kena sapu sini. Boleh no? Jangan sapu sini ya. Cik, rambut panjang. 3 helai cik. Batal. Tak boleh. Dia kena sapu kepala. Rambut atas kepala ni lah. Walaupun 3 helai itu sekurang-kurangnya. Tapi kalau tak ada rambut, dia sekurang-kurangnya 3 helai lah. Alah tu ambil peh macam ni, lepas dah. Sunat satu kepala. Tapi ambil macam ni pun cukup dah. Boleh lah, sikit pun boleh. Tapi atas kepala. Tu yang ke apa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima? Kaki. Membasuh kaki. Telinga lagu lah. Telinga sunat. Bagus. Bagus betul. Telinga sunat. Betul patih kan? Bagi patih kan? Betul? Betul. Telinga sunat. Bagus ha? Kaki. Yang keenam, tertib. Okey tu. Kalau ambil sembahyang tak tertib sah tak? Batal. Kalau dia basuh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kan ada orang begitu kan? Kanan kat kolah kan, kanan kiri, kanan kiri. Ada. Okey lah tu. Okey lah tu. Tapi kalau kiri dulu boleh juga. Boleh juga. Yang penting tangan dulu nah. Boleh juga. Tangan dulu, lepas ke muka tangan, tak kira kiri kanan. Tapi sunatlah kanan. Jangan buat lagu tu, makruh lah. Itu makruh. Habiskan dulu kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Boleh no? Tertib. Okey tuan-tuan, lagi apa yang tuan-tuan buat? Sembahyang lepas? Boleh je, boleh. Tapi makruh lah, makruh. Kita basuh kanan dulu 3, baru kiri 3. Mandi wajib berapa rukun ni? Oh tu dah fikir. Hai, baru malam tadi ya. Tuan lah. No. Abang tak faham ni. Tak apalah tuan-tuan. Saya ada satu orang tua tu rajin main kuliah saya, umur 70 lebih Dia kata Ustaz, isteri dia sakit kanser. Jadi dia kata, Ustaz saya ni isteri kanser macam mana lah. Ialah isteri kanser rahim jadi tak boleh nak berhubung badan. Saya kata tak apalah Haji dah 70 lebih lah Haji. Saya okey ke Ustaz? Boleh tahan dia. Habis dia pencen polis. Pencen polis SB, mungkin SB dia, special branch. Politik lagi tu. Tangkap orang politik lah. Special branch. Dia cerita saya, tapi saya terkejut juga dengar cerita. Boleh tahan lagi lah orang tua ni. Walaupun 70 lebih. Baik. Jadi tuan-tuan tak apalah. Saya nak cerita tak pertama tadi. Mandi wajib. Berapa rukun ni? 3. Yang pertama apa? Niat. Okey, kita ingat mudah yang pertama niat. Bila nak niat mandi wajib tu?
Air kena tu lah. Air kena tu niat kita lalu lah. Air kena lah, air kena di badan niat lah. Wuduk pun sama, masa air kena di muka lah. Air kena di muka tu kita niat lah. Kena yang muka kita lalukan niat tu. Tapi kalau tuan-tuan dah sebut saja aku ni bila lalu tu sapu tu kena lah. Sebelum tuan-tuan tu dah niat kan, tuan-tuan basuh tu niat tu ada lah. Dia sekali je dia jalan. Berapa okey pertama niat yang kedua? Meratakan air ke seluruh badan. Yang ketiga, hilangkan najis. Kalau tak bagi hilangkan najis, Hilangkan najis dulu, baru meratakan seluruh badan. kalau tak hilangkan najis, dia ada najis badan ya, tapi dia mandi ke? Kalau tak ada tak apa. Kalau ada, mandi dia mandi tak sah. Mana aku mandi semalam ni? Malu. Tidak tuan-tuan. Dia macam ni. Niat dia sebenarnya dua ya. Niat meratakan air seluruh badan. Cuma ada ulama tambah kalau ada benda yang menghalang air, bukan najis. Kalau ada najis pun kita boleh hilang je nanti lepas tu. Kalau ada benda yang menghalang air, tak kira lah nasi melekat ke, air mani terselepek ke, apa saja yang menghalangkan air. Air mani kalau dia kering, dia menghalang air, kena basuh dia. Jadi apa saja yang menghalang air tu kena hilangkan. Masa bila? Masa bagi mandi tu. Boleh sebelum tu pun boleh. Boleh ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan dah niat dah kan, ada tak apa boleh. Tapi masa ratakan air tu, segala yang menghalangkan air kena hilangkan. Tidak tak sah. Faham tak? Yang penting niat meratakan air seluruh badan. Kalau di badan kita ada yang menghalangkan air, kita apa? Ratakan air. Boleh tuan-tuan? Lepas tu tuan angkat je hadas besar, tuan angkat dah hadas kecil, kita tak angkat. 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 Jadi tak payah ambil uduk lah. Tuan angkat atau angkat hadas kecil? Dia ambil uduk dulu. Kemudian kita mandi wajib. Jadi lepas tu habis mandi wajib boleh sembahyang terus. Syaratnya jangan sentuh kemaluan. Betul tak? Kalau tersentuh kemaluan batal wuduk. Bukan batal mandi wajib, batal wuduk. Ataupun kentut, masa mandi wajib kentut, batal wuduk. Nanti lepas habis mandi wajib ambil wuduk lain. Boleh lah. Sebab ada ustaz mengajak, siapa sentuh kemaluan masa mandi wajib, batal semua mandi wajib. Mana ada batal mandi wajib? Mandi wajib tak batal. Boleh cuma kalau ada air tak kena kan. Contohnya kita lepas mandi wajib tu, dia rupanya ada gam ke melekat sini kan. Bukanlah kena mandi lain, buang tu basuh situ niat. Boleh lah. Bukan tuan-tuan nak mandi lain, sebab yang lain semua dah terangkat hadas. Kita dah mandi wajib semua terangkat hadas. Tiba-tiba ataupun bawah kaki kita ada nasi melekat kan, apa nasi melekat. Bukan kena mandi lain, tak payah mandi lain lah. Pergi buang nasi itu bersih, kita basuh kaki kita mengangkat hadas besar. Boleh selesai. Sebab di situ saja tak terangkat hadas. Boleh no? Sama kat uduk. Kita ambil uduk kat rumah, lupa basuh kaki. Sampai masjid, kat rumah tadi lupa basuh kaki. Tak pun ayak habis. Ambil sembahyang, nak basuh kaki ayak habis. Tak apa pergi masjid. Ambil lain lah. Bukan ambil lain, basuh kaki je lah. Habis tu ustaz tadi naik motor lah apa semua. Dia tak kira. Dia tak kira. Sunat je mualat ni. Sunat mualat segera. Walaupun tuan-tuan daripada surau ke masjid tu 6 jam, tidaan tuan-tuan basuh kaki je. Tapi janganlah kentut. Tidaan ni dah kentut, tuan-tuan kena ulang balik lah semua. Okey tuan-tuan, habis kena tahu hukum makan tuan, mandi wajib tuan tahu. Cukup lah tuan-tuan. Yang kita buat itu betul tak? Mandi wajib, wuduk lagi, sembahyang, puasa. Apa rukun ni? Ni nak puasa ni? Satu lagi tuan-tuan, insya-Allah. Apa rukun puasa? Itu dia tuan. Wah, apa rukun puasa Nah itu sama adik dia. Ya, 2 saja. Dia macam mandi wajib ya. Mandi wajib. Mandi wajib ada setengah buku tulis 3, setengah buku tulis 2. Ikut setengah buku kitab lah. Ada kitab tu tulis 3 rukun. Tapi yang lebih tepatnya mandi wajib ni 2 je. Yang menghalang air tu memang kita kena hilang. Kalau tidak tak rata lah air. Betul tak? Seluruh badan. Okey, mandi puasa pun 2. Pertama ni yang kedua menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Tak kira lah makan ke minum ke, daripada terbitnya fajar sadiq tu sampai terbenamnya matahari. Habis. Zakat apa pula rukunnya? Tak payahlah tuan-tuan. Panjang lah pula. Zakat fitrah pula ustaz. Itu sampai 9.30 tuan-tuan. Okey tuan-tuan, cukup soalan tu. Pukul 1.56 dah tuan-tuan. Jadi akan datang kita sama wa'alzamahu tuan-tuan, di wa'alzamahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.